الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah atau berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu benar orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu adalah yang lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan segala apa sahaja titah Allah, segala apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Insya-Allah kita akan menjadi seorang hamba yang beriman dan seorang hamba yang bertambah-tambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, salat adalah merupakan imanuddin. Salat adalah merupakan tiang agama. Tanpa salat apalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersolat, orang yang memeliharakan solatnya, sebenarnya sepatutnya dia dihalang daripada mengerjakan segala apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat akan menegah daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah sebenarnya solat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, iaitu solat yang boleh menegah seseorang atau yang mengerjakannya daripada melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat yang bagaimanakah yang berperanan sedemikian? Sidang Jumaat yang rahmati Allah, kita kena faham dalam kita melakukan solat, sebenarnya dalam solat itu ada dua hakikat yang utama dalam solat, hakikat zahir dan juga hakikat yang batin. Sekiranya kedua-dua hakikat ini, sama ada yang zahir ataupun yang batin ini sempurna, maka akan tercapailah maksud yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, iaitu solat yang boleh menghalang seseorang atau pelakunya daripada mengerjakan segala perkara yang mungkar dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hakikat zahir, sidang Jumaat yang rahmati Allah? Tak lain dan tak bukan, yang zahir, hakikat yang zahir dalam solat adalah merupakan amalan-amalan atau pekerjaan yang kita lakukan oleh anggota tubuh badan kita, yang kita lakukan dengan perbuatan qiyam, yang kita rukuk, yang kita sujud dan sebagainya. Itu adalah merupakan yang zahir, hakikat yang zahir dalam solat yang boleh kita nampak.
Tapi ingat sidang Jumaat yang rahmati Allah, ada satu lagi hakikat batin. Apa itu yang dimasukkan dengan hakikat batin dalam solat? Tak lain dan tak bukan, hakikat batinnya ialah kita menghadirkan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita melakukan solat, menghadirkan hati kita dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan solat yang sempurna, yang boleh mencapai maksud yang disebut oleh Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sidang Jumaat yang rahmati Allah, perlu kita dengar dan teliti betul-betul khutbah pada hari ini, kerana ia akan memfokuskan kepada erti solat yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita nak memelihara? Kita nak memelihara kesempurnaan solat ini. Tak lain dan tak bukan, disebut oleh para ulama, antara kesempurnaan solat yang perlu kita jaga, tak lain dan tak bukan ialah kita solat pada awal waktu. Solat pada awal waktunya terlalu buruk bagi seseorang hamba, terlalu buruk, terlalu jelek bagi seseorang yang mukmin apabila masuk saja waktu solat tak merasakan apa-apa. Apabila muazzin melakukan azan Allahu Akbar, apabila diajak hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hatinya tak merasa gemetar pun, hatinya tak merasakan apa-apa pun jika tidak segera untuk menunaikan solat. Ataupun amat jelek sekali bagi seorang mukmin yang apabila laungan azan dilaungkan oleh muazzin masih lagi sibuk dengan urusan-urusan dunia, masih lagi melakukan kerja-kerja dunia. Ini yang utama sekali yang perlu kita jaga. Dan tata tertib dalam solat perlu dijaga, termasuk rukun-rukun yang 13 yang dinyatakan sebagaimana yang telah kita semua pelajari. Apa yang kebanyakan dilupa oleh kebanyakan daripada kita, iaitu perlu adanya tama'ninah sebagai contoh di antara 13 rukun tersebut. Ada tama'ninah. Sebab itu ulama menyatakan janganlah kita melakukan solat ini macam ayam mematuk padi, begitu ekspres sekali, begitu cepat sekali. Sedangkan kita diwajibkan untuk tama'ninah. Dalam rukuk perlu ada tama'ninahnya, dalam i'tidal perlu ada tama'ninahnya, dalam dua sujud perlu ada tama'ninahnya, dan antara dua sujud perlu ada tama'ninahnya. Di samping kita melakukan segala yang sunat-sunat yang perlu dilakukan di dalam solat. Dan untuk kita khusyuk dalam solat, untuk kita meningkatkan batin, hakikat batin yang ada dalam solat, tak lain dan tak bukan kita perlu menghayati apa yang kita baca, apa yang kita lafaz, apa yang kita sebut dalam solat, agar kita dapat menghayati solat. Jadi solat yang sempurna adalah merupakan solat yang akan mendapat ganjaran yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini sidang Jumaat yang rahmati Allah, betapa ramai daripada kalangan kita sendiri yang buat acuh tak acuh dengan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini suka dalam khutbah ini khatib ingin menyenaraikan beberapa perkara, menyebut beberapa perkara agar solat yang kita lakukan itu kita mendapat lebih banyak ganjaran dan lebih banyak pahala yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan sidang Jumaat yang rahmati Allah, iaitu solat yang kita lakukan adalah solat yang dilakukan secara berjemaah, dan jemaah yang kita lakukan pula ini adalah kita lakukan di masjid. Banyak pahalanya sidang Jumaat kalau kita ketahui, kalau kita dapat senaraikan pahala-pahala yang kita akan dapat apabila kita melakukan solat di masjid. Sudah tentu apabila kita melakukan solat di masjid, apabila azan dilarungkan, apabila iqamah dilaungkan, sudah tentulah kita dapat menjawab azan tersebut dengan jelas. Sudah tentulah kita akan mendoakan selepas daripada azan.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu min maqamin mahmudah. Apa maksudnya sidang Jumaat yang rahmati Allah? Terkadang kita lupa. Setiap kali azan kita doa, tapi apa yang kita doakan? Paling indah sidang Jumaat yang kita doakan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita mendoakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, engkau berikanlah wasilah dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasilah, apa itu fadilah? Tak lain dan tak bukan, inilah yang disebut-sebut oleh Nabi, bahawa aku berharap akulah yang akan mendapat wasilah, akulah orang yang mendapat fadilah di hari akhirat nanti. Dan Nabi menyatakan, siapa yang mendoakan kepada aku untuk mendapatkan wasilah ini di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, dia wajib untuk mendapat syafaat daripadaku. Besarnya ganjaran, besarnya yang ganjaran yang mungkin kita tidak sedari. Kita juga apabila melakukan solat di masjid, kita akan dapat melangkah masuk ke dalam masjid. Melangkah masuk dalam masjid, kita dapat pahala. Kita langkah pula dengan kaki kanan, kita dapat pahala. Kita baca pula doa semasa masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku, ya Allah. Kemudian kita masuk ke masjid, sebelum duduk kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Sudah tentu kalau kita solat kat rumah, kita tak akan dapat melakukan solat tahiyatul masjid yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas selesai kita duduk, kita bernawaitu dengan i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala fi hazal masjid. Sudah tentu kita dapat pahala apabila kita niat beriktikaf. Kemudian kita dapat pahala juga dengan bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Apabila imam mengangkat Allahu Akbar, maka kita juga akan mengangkat Allahu Akbar. Kita bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyatakan, man shalla arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Besarnya ganjaran sidang Jumaat yang mati Allah. Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang solat selama 40 hari, solat secara berjamaah, dan dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka akan ditulis kepadanya dua pelepasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Dan yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dilepaskan daripada sifat-sifat munafik. Begitu juga sidang Jumaat yang rahmati Allah, apabila kita solat berjamaah di masjid, kita akan dapat amin bersama dengan, selepas daripada imam menyatakan amin. Daripada Abu Hurairah, riwayat hadis daripada Al-Bukhari menyatakan bahawa yang membawa maksud, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika itu kita menyatakan amin, kita sebagai makmum menyatakan amin, maka Nabi kata ucapkan amin, maka ucapan kita bersama dengan ucapan para malaikat, maka akan diampunkan segala dosa kita yang lalu. Cuba bayangkan berapa dah pahala yang kita dapat apabila kita datang berjamaah di masjid. Baik yang seterusnya, kita dapat pahala peluang untuk mendapat saful awal, untuk kita berpeluang untuk mendapat saf yang pertama, untuk kita meluruskan saf. Nabi kata, Nabi bersabda yang bermaksud, jika kamu tahu fadilat, kelebihan orang yang berada di saful awal, nescaya kamu akan berebut sampai nak mengundi untuk berada di saful awal. Sidang Jumaat yang rahmati Allah, kalau kita solat sendirian berada di rumah di mana-mana, kita tidak akan dapat pahala-pahala ini. Lagi kita akan dapat pahala mendengar bacaan Al-Quran daripada imam. Selepas imam membaca Al-Fatihah, kita akan dapat mendengar bacaan imam, dapat menghayati bacaan tersebut.
kita boleh belajar bacaan yang dibaca oleh imam, yang sudah tentu imam adalah antara orang yang arif dalam membaca Al-Quran. Begitu juga selepas pada solat, kita dapat duduk bersama-sama untuk membaca zikir, berada dalam majlis zikir. Dan selepas pada solat, kalau ada majlis ilmu pula, kuliah-kuliah selepas daripada solat, kita mendapat pahala yang lebih lagi, plus lagi dengan menuntut ilmu semasa berada di dalam masjid. Dan kita apabila berjumpa antara satu dengan yang lain di dalam masjid, atau semasa kita datang solat di masjid secara berjamaah, maka kita akan menasihati antara satu dengan yang lain. Kita akan berjabat tangan, bersalam-salaman antara satu dengan yang lain. Kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Dan seterusnya, apabila kita keluar sahaja daripada masjid seusai daripada kita melakukan solat secara berjemaah, kita masih dapat pahala lagi sidang Jumaat. Apa pahala itu? Tak lain dan tak bukan, kita melangkah keluar daripada masjid dengan kaki kiri dan kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kelebihan-kelebihan yang ada padamu ya Allah. Sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita solat sendirian, kalau kita solat di rumah dan di tempat-tempat lain, kita tidak akan mendapat pahala-pahala yang disebut, yang entah berapa kali pahala, berapa banyak pahala yang telah disebut sebentar tadi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pahala solat berjemaah. Apabila kita melakukan solat berjemaah, maksudnya kita telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita telah menegakkan, menghidupkan syiar Islam di tempat kita. Kalau kita tinggal di taman ini, kita telah menghidupkan syiar Islam di taman ini. Kalau kita hidup di negeri ini, kita telah meningkatkan syiar Islam di negeri ini. Kalau kita hidup di negara ini, kita telah membantu negara kita untuk meningkatkan syiar Islam di negara kita. Berbanding dengan solat berjamaah dengan solat sendirian, yang Nabi bandingkan antara riwayatnya ada yang 25 kali darajat, 27 kali darajat. Untuk makluman sidang Jumaat, belum ada satu riwayat, belum ada satu berita yang sampai kepada kita yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat waktu secara sendirian walaupun satu waktu. Allah, kalau kita nak ikutkan Rasulullah, belum ada satu waktu pun yang Rasulullah lakukan solat waktu tidak dengan secara sendiri, tetapi Rasulullah melakukan dengan berjamaah. Dan Abdullah ibn Mas'ud menyatakan sebenarnya tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang terlewat daripada solat berjamaah yang kami tahu, melainkan orang munafik yang terang kemunafikannya. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelihatan orang-orang tua, orang-orang uzur dipapah ke masjid-masjid untuk melakukan solat secara berjamaah kerana mereka faham apa itu ganjaran pahala yang mereka dapat daripada melakukan solat secara berjamaah. Satu peristiwa, Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, berjumpa dengan Nabi untuk meminta uzur daripada hadir ke masjid melakukan solat secara berjamaah dengan memberikan beberapa ciri yang menyebabkan dia tak dapat datang. Dia menyatakan, ya Rasulullah, aku tak ada orang yang nak memimpin aku untuk datang ke masjid. Sedangkan daripada rumah aku ke masjid ini banyak perigi-perigi buta, banyak lubang-lubang, banyak binatang-binatang yang merayap seperti ular dan sebagainya. Dan rumah aku pula jauh daripada masjid, ya Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Pada mulanya Rasulullah cuba nak memberikan keuzuran kepadanya. Tak apalah kalau macam tu Ibnu Ummi Maktum. Tapi apabila beliau nak meninggalkan Rasulullah, Rasulullah panggil balik. Panggil balik, ta'ala. Datang lagi ya Ibnu Ummi Maktum. Aku nak tanya kepada kamu. Kamu berada kat rumah kamu itu, kamu dengar kata azan? Kamu dengar kata laungan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Maka Ibnu Ummi Maktum menyatakan, dengar ya Rasulullah. Kalau begitu, Nabi kata,
apabila kamu dengar, bersegeralah kamu untuk meluaikan solat secara berjemaah di masjid. Tidak ada uzur bagimu. Allah. Itu orang buta sidang Jumaat yang rahmati Allah. Tak ada orang yang nak memimpinnya, rumahnya jauh daripada masjid. Apatah lagi kalau kita tinggal berjiran dengan masjid. Ingat sidang Jumaat yang rahmati Allah. Kalau boleh jangan tinggalkan tanpa sebarang uzur yang daruri, uzur yang terdesak, yang betul-betul seperti sakit dan sebagainya, tanpa sebarang uzur yang sah yang boleh kita kemukakan. Macam mana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak beritahu kepada Allah, apa boleh tanya kenapa kita tidak melakukan solat berjemaah di masjid? Apa keuzuran? Apa alasan yang kita nak maklumkan kepada Allah? Kalau tak dapat ke masjid pun ulama menyatakan kerana daruri, kerana sesuatu keuzuran dan sebagainya, carilah orang yang mana yang ada kat rumah dan sebagainya untuk solat secara berjemaah, untuk mendapatkan pahala solat secara berjemaah. Lagilah kalau solat itu dilakukan di masjid sidang Jumaat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makin ramai orang yang melakukan solat, makmunnya ramai, maka makin banyaklah pula pahala yang kita dapat. Kita datang ke masjid, kita dapat berimamkan kepada imam rawatib, yang sudah tentu imam rawatib ini adalah imam yang terpilih, yang baik saksiahnya, yang sudah tentu kita dapat berimamkan imam, berada di belakang imam yang terkenal dengan sifat wara' dan takwanya, dengan bacaan yang baik. Dan daripada rumah kita untuk kita melangkah kaki datang ke masjid, sudah tentu dalam hadis-hadis Nabi dah jelas menyatakan orang yang menuju ke masjid setiap langkahnya dikirakan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi jauh rumahnya dengan masjid, lagi banyak langkah kakinya, lagi banyak pula pahala yang dia akan dapat. Dan apabila kita berada di masjid, kita menunggu pula satu solat dengan satu solat yang lain. Selepas daripada solat maghrib, kita berada juga di masjid, tidak keluar untuk kita melakukan solat berjemaah Isya, maka kita akan dihitung kebajikan semasa menunggu. Sepanjang kita menunggu solat tersebut, kita dikira seolah-olah kita mendirikan solat sepanjang masa kita menunggu. Dan kita tunggu dalam keadaan didoakan oleh malaikatur rahmah. Apatah lagi kalau dalam situasi menunggu tersebut kita berada dalam majlis halaqah ilmu pula, ada kuliah pula. Nabi SAW menjelaskan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yuqa'u bihi darajat, isbaghul wudu'i 'ala al-makara wa kasratul khata' ila al-masajid wa intizarus salati ba'da as-salah. Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang Allah hilangkan dosa-dosanya dan mengangkat dia kepada beberapa darjat? Sahabat kata, ya Rasulullah. Rasulullah terangkan yang pertama sekali dia mengambil wuduk, dengan walaupun dengan secara terpaksa, sejuk ke panas ke dan sebagainya, dia ambil wuduk. Wa kasratul khata ilal masajid, banyak langkah dia untuk pergi ke masjid. Dan yang ketiga, wantizarus salah ba'da salah, dia menunggu salat selepas daripada melakukan salat. Dan Rasulullah juga menyatakan, bushiru al-masya'in ilal masajid, berilah berita gembira. Busyiral masya'in, beri berita gembira orang yang berjalan kaki ke masjid dalam waktu yang gelap, dengan cahaya yang cerah, terang benderang semasa di hari kiamat kelak. Dan Rasulullah juga yang menyatakan bahawa maksud bahawa para malaikat akan sentiasa berselawat ke atas salah seorang daripada kamu semasa kamu berada dalam majlis selepas daripada kamu salat, dengan menyatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita sahut seruan solat secara berjemaah. Dan solat berjemaah ini dilakukan di masjid. Marilah kita jadikan paling tidak masjid kita, masjid di tempat kita ini, solat-solat waktunya seumpama solat Jumaat yang kita lakukan sekarang. Penuh saf-safnya sampai keluar. Indahnya sidang Jumaat yang rahmati Allah. Kalau setiap waktu begini keadaannya,
Kalau setiap waktu melimpah ruah makmun yang datang, alangkah indahnya sedemikian, kerana kekuatan umat Islam adalah pada solat berjamaah. Kekuatan Islam adalah pada masjid, terutama masjid yang berada di tempat-tempat kita. Tambah pula masjid kita yang begini indah, masjid kita yang begini cantik. Sepatutnya kita mengimarahkan masjid ini. Jangan sampai kita tergolong di kalangan orang yang hanya sampai di masjid hanya dalam upacara rasmi sahaja, hanya semasa dalam upacara akad nikah atau dalam upacara solat jenazah. Apatah lagi kalau solat jenazah itu adalah solat jenazah untuk kita sendiri. Bimbangkan diri kita, bimbangkan hati kita sidang Jumaat yang rahmati Allah. Jika kita tidak gemar untuk hadir ke masjid untuk bersolat berjamaah, bagaimana kita nak menjawab dengan Allah Subhanahu wa taala nanti? Jika kita jarang datang ke masjid untuk bersolat jemaah, tanya dalam diri kita. Tanya dalam diri kita, adakah sifat-sifat munafik dah bertapak dalam diri aku? Tanya diri kita, ataupun iman dan takwa ada dalam diriku. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya solat berjemaah ini hingga kan Allah Subhanahu wa taala menerangkan sampai dalam waktu perang pun perlu solat dengan secara berjemaah. Perlu solat dengan secara berjemaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza tuma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bila selesai solat, maka sebut dan ingatlah Allah semasa berdiri, duduk dan juga baring. Bila tenteram, iaitu berada dalam keadaan aman, damai, maka dirikan solat dengan sempurna seperti biasa. Sesungguhnya solat adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu masanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإقرارا من جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini tempat tumpangan buat sementara, akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya bagi kita. Oleh itu marilah kita berbakti, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu
عليه وسلم يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عثمان bin Affan radhiyallahu anhu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga para sahabat baginda sama-sama juga menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun isteri baginda Sayyidatuna Khadijah Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun khususnya kepada sekalian keluarga sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan mereka memiliki itu dari masa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan juga muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan sejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan harta-Mu ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan sejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam derajat-derajatnya, khasnya kepada Amtakal Haris dan Syariatika Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan dan Ibratuan bagi negeri dan jantaan Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zahra Sofia binti Almarhum Sultan Ibni Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Mustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzil al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humum al-muslimin waqdi ad-dayn 'anil madinin wa أحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية علينا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيم في البحر والبر من المسلمين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.